Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Apa khabar semua para penonton dan juga para pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT. Selamat kembali bersama dengan saya Muhammad Yusof Abdul Rahman di dalam program yang berada di sini, program Rabiul Awal Anjuran Pergas berkenaan dengan Nabi Muhammad SAW, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Saya Muhammad Yusof bersama dengan masih lagi dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Mukhtar bin Habib Muhammad. Dalam episod yang kedua nak kongsikan sekali lagi berkenaan dengan kasidah burda. Pada episod yang lalu kita dah sentuh tentang berkaitan dengan syair, dah berkaitan dengan latar belakang Imam Busiri dan juga fadilah berkenaan dengan kasidah. Lalu sekarang ni kita nak masuk dalam bahagian yang seterusnya, nak baca apakah isi kandungan kasidah burda. Jadi sekali lagi dengan Ustaz Mukhtar kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kita dah ada selimpang memandangkan kita dah dengar cakap pasal burda. Terus kita beli burda, kita pakai Ustaz. Masya Allah. Jadi kita nak sama-sama kita interaksi lah dengan Ustaz Mukhtar. Sebab kalau kita tahu Ustaz Mukhtar ni memang kalau dalam ceramahnya dalam Facebook Masjid Wak Tanjung menyampaikan ceramah dia, kasih dia begitu. Orang kata tu serius, bukan serius apa, dia penuh dengan kata-kata yang hikmah dan juga bukan kata-kata yang jenaka lah. Tapi boleh juga sikit-sikit. Alhamdulillah sekarang kita ada create joke sikit lah dengan Ustaz Mukhtar pada kali ini. Tetapi kali ini Ustaz, kita nak cakap pasal the content, pengisian kasidah burda yang berkaitan dengan beberapa poin. Pertama sekali dalam kalau kita lihat kepada kasidah burda yang fasa pertama, fasa pertama dia ada sentuh tentang bab cinta Ustaz. Jadi kalau kita maklum cinta dia luas Ustaz. Tetapi cinta juga dia boleh menghala kepada yang berbentuk negatif, dia boleh menghala kepada yang positif. Tapi bila mana cinta kepada Nabi, cinta yang macam mana Ustaz? Boleh kita ungkapkan, boleh kita lafazkan, boleh kita express, luahkan Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nuril mubin sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Yusof. Kita berada di episod yang kedua. Betul. Alhamdulillah. Jadi awal sekali kita akan introduce kontennya Qasidatul Burda itu supaya kita lebih mengetahui apa yang ada di dalam Qasidatul Burda. Jadi dalam Qasidatul Burda itu merupakan ada 161 bait syair. 161 bait syair dan dibagikan kepada 10 fasal. Jadi hari ini insya-Allah episod ini kita akan sedikit mengatakan mengenai fasal yang pertama, kedua dan insya-Allah yang ketiga. Jadi oleh itu Imam Muhammad bin Sa'id Al-Busiri, beliau yang mana kita sudah mengatakan di episod yang pertama, beliau mengarang syair ini atas dua sebab. Yang pertama adalah cinta pada Nabi SAW dan nombor dua rindu pada Rasulullah SAW. Jadi oleh itu fasal yang pertama itu beliau mengungkapkan akan rindunya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Madinah Al-Munawwarah. Kalau kita sebut Madinah, iaitu mesti mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Madinah kalau tak ada Rasulullah, tak ada artinya. Madinah ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka menjadi mulia Madinah Al-Munawwarah dan menjadi mulia orang-orang yang berada di sana, menjadi mulia orang-orang yang meninggal di sana. Semuanya atas sebabnya kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka oleh itu Al-Imam Al-Busiri itu dalam satu fasal itu beliau menerangkan mengenai iaitu rindunya, cintanya pada Nabi. So cinta ini yang tadi Ustaz Yusof mengatakan ini, kita kalau mencintai seseorang dan kalau kita dah lama tak jumpa, maka kita rindu. Dan antara kesannya adalah dia akan mengalirkan air mata kerana rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti Sayyidina Bilal radhiyallahu an. Waktu beliau sakit, isterinya
kasihan dengan beliau. Sayyidina Bilal mengatakan, jangan kasihankan aku kerana aku sudah mau bertemu dengan Muhammad dan sahabat. Aku dah nak bertemu dengan Muhammad dan sahabat, katanya. Ya Allah. Dia dah rindu dengan Nabi dah. Dia dah sakit itu dah rela dah. Ya Allah, ambil aja aku nak bersama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, Sayyidina Ja'far At-Tayyar, apabila meninggal di dalam peperangan kan, beliau dinamakan Tayyar kerana beliau dapat terbang ke syurga Allah Azza wa Jalla, dipotong tangannya itu ketika peperangan. Maka apabila beliau sudah berada di alam barzakhiyah, berada di tempat yang taman daripada taman syurga, sudah asyik di tempat itu, beliau rindu satu perkara. Rindu apa? Rindu Nabi Muhammad SAW. Sehingga kan beliau patah balik ke Madinah Al-Munawwarah cari Rasulullah SAW. Dan satu ketika Nabi mengangkatkan kepala baginda SAW, Nabi mengatakan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan para sahabat tanya, ya Rasulullah, engkau jawab salam siapa? Aku jawab salamnya Ja'far bin Abi Talib. Dia datang kepada aku dan memberi salam kepada aku. Sallallahu alaihi wasallam. Rindu, mahabbah. Rindu, mahabbah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Banyak kisah-kisah mengenai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang rindu mahabbahnya mereka itu luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Sayyidina Al-Imam Al-Busiri ini, begitulah rindunya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengungkapkan di dalam syairnya, satulah kita kongsian daripada syair ini, dan selawat di dalam burda ini adalah beliau memulakan Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullihim. Jadi selawat ini yang dia punya trademark dia ke of qasidah tu burda. Maulaya salli wa sallim daiman abada. Ya Allah, selawat dan salam daiman abada, continuous, daiman abada, ala habibika. Beliau pun menggunakan ala habibika, atas kekasihmu Muhammad khairi khalqillahi kullihim, iaitu beliau adalah sebaik-baik makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada satu ciptaan yang lebih mulia daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh itu tidaklah hairan jikalau seseorang itu benar-benar mahabbah, cinta pada Nabi sampai rindunya, sampai nangisnya kerana berpisah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semua tanda-tanda iaitu kebenaran di dalam mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tadi Ustaz Yusof mengatakan mungkin cinta itu negatif. Jadi bagaimana nak positifkan? Maka cinta itu perlu dibuktikan. Dibuktikan, jadi dinamakan al-mahabbah bittiba'. Mahabbah, cinta itu mesti kena ikut. Kita cinta Nabi SAW, ikut cara Rasulullah SAW. Rasulullah suruh semayang, Rasulullah suruh puasa, Rasulullah suruh jauhi daripada zina, daripada minum arak, daripada berjudi, jauhi. Itu maknanya kita benar-benar mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW. Imam Al-Busiri mengatakan, saya berkongsi satu daripada rindunya pada Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, fama li ainaika in qul takfu fahamata wa ma li qalbika in qul tastafiq yahimi. Beliau mengatakan, apa yang dah jadi? Fama li aina, apa yang dah jadi kepada matamu, yang mana lebih kamu suruh berhenti menangis, lebih dia menangis. Kerana rindu pada Nabi Muhammad SAW. Dia suruh berhenti nangis, ya Allah, berhenti nangis. Lebih lagi nangis kerana rindu dengan Nabi Muhammad SAW. Mungkin zaman COVID ini orang banyak menangis, tak boleh keluar negeri. Tak boleh pergi Johor, tak boleh isi minyak. Rindu sampai nangis. Bila nak buka border ni kan. Tak boleh belayar dan sebagainya. Kalau belayar balik kena kuarantin 14 hari. Allah, 14 hari dalam hotel sendirian pun boleh jadi tak betul kan. Stres dan sebagainya, Masya Allah. Dan beliau mengatakan, wa ma li qalbika in qul tastafi yahimi. Kenapa dengan hati engkau? Kenapa dengan hati engkau? Lebih lagi engkau memberitahu dia untuk kembali, go back to your senses. Lebih lagi dia terganggu dengan cinta. Allah. Ini dah mabuk cinta. Imam Busiri dah mabuk cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Maka apabila beliau karang itu qasidah, tidurnya terus jumpa Nabi Muhammad SAW. Begitu antara cara kalau kita nak mimpi Nabi Muhammad SAW begitu. Sebelum kita tidur, apa yang kita fikir hanya Rasulullah. Selawat atas Nabi, selawat atas Nabi, selawat atas Nabi SAW. Rindu pada Nabi, rindu pada Nabi. Baru jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kadang-kadang kan kalau tengah nak tidur kita fikir nak makan, nanti mimpi makan. Betul. Begitu. Jadi begitu hatinya, mahabbahnya kepada Rasulullah SAW oleh Al-Imam Al-Busiri rahimahullahu taala. Ini salah satulah ungkapan daripada fasal yang pertama. Dan kita melihat fasal yang kedua, kalau kita boleh imbas balik apa yang Ustaz Mokhtar kongsikan kepada kita, bagi para penonton dan juga yang mendengar dari Pergas, saya rasa cinta tu khusus kepada Nabi, dia punya perasaan dia berbeza. Lebih-lebih lagi kalau kita ni berjauhan dengan Nabi. Bagi mereka yang, contohlah, bagi mereka yang kerap kali ziarah Nabi, pergi ke umrah, Masya Allah, dia punya rasa rindu. Dia memang tahap yang kalau dengar ataupun tengok video kat YouTube atau live je, kita rasa terpanggil ataupun Masya Allah. Ada attachment, Masya Allah. Dia punya, ialah, how kita boleh mendapatkan, dekatkan diri kita dengan Nabi Muhammad SAW, walaupun kita ziarah. Kan? Kalau kita ikut dengar kepada sunnah Nabi Muhammad, Nabi kata, kuntu nahitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Yakni kalau kita boleh faham lebih kurang hadis tersebut, dia kata dulu aku melarang kamu untuk ziarah kubur, sekarang ziarahlah. Dalam masa yang sama juga Ustaz, bermakna kita pun boleh ziarah Nabi Muhammad SAW dalam kuburnya juga, pada kuburnya juga di Madinah Munawwarah. Jadi dalam kesempatan ini Ustaz, kita dah faham dah, rindu dah, dan juga kita lihat bagaimana Imam Busiri mengarang, dan dia mengarang kasidah tu dalam keadaan dia rindu. Tapi dia tak menghala kepada hawa nafsu Ustaz. Ini pun satu angle yang kita, satu pendekatan, satu ruang, satu arah yang kita harus tekankan, bahawasanya cinta dia pun boleh menghala kepada hawa nafsu. Tapi cinta kepada Nabi Muhammad, dia tak menghala kepada hawa nafsu yang membuat. Dan juga bagaimana kita boleh kasih pencerahan Ustaz dalam bahagian ini Ustaz, silakan Ustaz. Jadi kalau kita lihat di dalam diri setiap manusia itu, apabila kita ingin berjalan dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi SAW, maka kita perlu memahami itu bukan satu perjalanan yang mudah. Imam Busiri ingatkan kita, bukan satu perjalanan yang mudah. Ada musuh yang akan sentiasa menghalang kita supaya untuk mendapatkan mahabbah itu, kecintaan itu. Jadi musuh yang nyata yang ada di setiap manusia adalah hawa nafsunya dengan syaitan. Jadi hawa nafsu dengan syaitan ini adalah musuh yang nyata, yang dia menghalang kita daripada dekat dengan Allah. Maka ketika Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan akal, Allah mengatakan mari, dia mari, pergi, dia pergi. Apabila Allah menciptakan nafsu, Allah kata mari, dia pergi. Dia pergi, suruh pergi, dia datang. Itu nafsu tu. Itu nafsu. Nafsu itu sentiasa ajak kepada kejahatan. Itu dinamakan nafsu ammarah bisu. Nafsu yang mengajak kepada kejahatan. Oleh itu, Imam Al-Busiri menerangkan mengenai nafsu ammarah bisu. Apa tu nafsu ammarah bisu? Supaya kita mengetahui, mengenal musuh kita dan kita dapat counter balik. Kalau main bola, kita nak lawan dengan satu tim, kita nak kena tahu tim tu punya kekuatan dengan dia punya weakness. Kita tahu, Manchester United ada Ronaldo. Jadi nak kena baik-baik lah. Contohnya begitu. Nak kena ada orang yang mark dia. Kita tahu tim ni lemah dia, goalkeeper dia ataupun defender dia. Jadi kita boleh attack daripada right wing ke left wing dan sebagainya. Jadi setiap orang tu nak kena mengetahui, iaitu opponent dia tu, apa kekuatan dia, apa kelemahan dia. Begitu juga dalam nafsu ini. Nafsu ni ada kekuatan nafsu dan ada kelemahan nafsu. Perlu kita belajar, perlu kita mengetahui. Syaitan pun sama juga. Ada perkara-perkara yang kita lakukan menguatkan syaitan tu, ada perkara yang kita lakukan melemahkan syaitan itu. Maka Al-Imam Al-Busiri dia menerangkan satu chapter khusus mengenai nafsu ini. Bagaimana kita nak mengenalnya, bagaimana kita nak mengawalinya. Jadi radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan di dalam fasal yang kedua ini, saya cuba ringkaskan sedikit. Beliau mengatakan mengenai iaitu man li biraddi jimah min ghawayatiha. Siapa di situ yang dapat membantuku untuk mengendali hawa nafsuku? Min ghawayatiha. Kama yuraddul jimahul khail bil lujmi. Seperti mana seseorang apabila menaiki kuda itu, dia dapat kontrol kuda dia.
Jadi para ulama tasawuf itu menerangkan nafsu itu, kalau kamu dapat mengawali nafsu kamu seperti kamu berada di atas kuda itu, kamu yang perintahkan dia pergi terus, stop, belok kanan, belok kiri. Kalau kamu tidak dapat mengawali nafsu kamu, kuda tu di atas kamu, habislah kamu. Diinjak-injak, dilenyek dan sebagainya. Begitu hawa nafsu. Kalau kita tak dapat mengawali hawa nafsu kita, wal'iyadzubillah min zalik, maka manusia boleh jadi lebih buruk daripada haiwan. Na'udzubillah min zalik. Manusia boleh jadi lebih buruk. Akhlaknya, sikapnya, perbuatannya. Hatta haiwan tak lakukan pun. Pada zaman hari ini ada manusia melakukan perkara-perkara seperti itu. Disebabkan apa? Disebabkan tutup akalnya dan disebabkan dikuasai oleh hawa nafsu. Maka beliau mengatakan fala inna ta'a kama yuraddimu bil lujumi, lepas tu beliau mengatakan fala tarum bil ma'asi kasra syahwatiha inna ta'ama yuqawi syahwatan nahimi. Janganlah kamu mengatakan fala tarum bil ma'asi, jangan kamu mengingatkan bahawasanya cara untuk kamu menjauhi dosa itu adalah dengan cara kamu mematahkan nafsu kamu itu adalah dengan buat dosa itu. Jadi orang tu mengatakan, saya buat dosa ni, nanti lepas ni dah tak buat lagi. Dah buat dosa ni, okey, syahwat saya pun dah jadi lemah macam gitu. Jadi lepas tu saya dah tak nak buat lagi. Jadi puaskan hawa nafsu dan nafsu lemah. Okey dah, ni dah last dah, saya dah tak nak buat lagi. Maka beliau mengatakan, fala tarum bil ma'asi kasra syahwat. Jangan kamu memikirkan bahawasanya dengan mengikuti hawa nafsu itu kamu dapat patahkan hawa nafsu itu. Kamu mengendalikan hawa nafsu itu, itulah cara untuk mematahkan nafsu itu. Maka beliau memberikan perumpamaan, inna ta'ama yuqawi syahwatan nahimi. Seperti makanan, kalau dah biasa makan, ketagih. Nafsu itu begitu. Kita berikan dia apa yang dia suka, dia ketagih. Dia susah nak tinggalkan. Wal'iyadzubillah min zalik. Maka ini nasihat untuk kita semua. Contohnya, kita tak pernah melakukan zina, jangan sekali-sekali lakukan. Kerana apa? Apabila jatuh, ketagih. Seseorang meminum arak, tak pernah lakukan, jangan buat. Kerana kalau jatuh pada itu, ketagih. Dan sebagainya. Hatta seperti mengumpat, dah mula mengumpat, dah ketagih dah. Kemana-mana mengumpat dan melihat itu perkara adalah satu perkara biasa. Dan itu bukan satu dosa. Kemudian beliau memberikan perumpamaan yang seterusnya. Wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir ridha wa in taftinhum yanfatimi. Jadi nafsu tu beliau mengatakan seperti baby. Wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir ridha. Kalau kamu biarkan dia menyusu dengan ibunya, dia terus akan menyusu. Tetapi kalau kamu stop dia, lama-lama dia stop. Maka oleh itu, untuk bayi mengambil susu ibunya, maksimum sampai 2 tahun. Lepas 2 tahun dah tak ada lagi. Tapi tak boleh 2 tahun baru stop. 1.5 years dah mula kurangkan. After 2 years, dia pun tak nak. Dia pun dah tak nak lagi. Maka oleh itu begitu nafsu kita. Kita putuskan nafsu kita daripada keinginan yang haram, keinginan yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mula-mula akan merasakan beratnya, susahnya. Berat sekali kalau nafsu itu memberontak. Seperti kuda yang tadi kuat itu memberontak. Tetapi apabila kamu lawan dengan puasa, kamu lawan dengan qiyamul lail, kamu lawan dengan berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita lawan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka lama kelamaan dia makin lemah. Apabila dia makin lemah, maka lebih senang kita kawal dia. Kita senang mengawal dia. Maka oleh itu Al-Imam Al-Busiri ini di fasal yang kedua ini adalah sangat-sangat penting sekali. Penting sekali. Beliau menerangkan, beliau mengatakan fasrif hawa wa hadir an tuwalliyahu. Fasrif hawa, beliau mengatakan jauhkan diri kamu daripada hawa nafsu. Wa hadir, be careful, kata hadir an tuwalliyahu. Be careful daripada dia, iaitu menguasaimu. Kerana apa? Beliau mengatakan innal hawa ma tawalla yusmi aw yasimi. Kalau hawa nafsu itu mengawal kamu, maka apa yang akan jadi? Kamu akan jadi bisu dan pekak dan habis akhlak kamu semuanya habis dah. Na'udzubillah min zalik. Maka beliau ingatkan kita. Jadi di dalam qasidah burda ini, selain daripada selawat dan Nabi SAW, ada ilmiah besar sekali. Ilmu tasawuf tu ada di situ. Untuk kita belajar, ingatkan kita, dapat menyucikan hati kita. Jadi mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah dengan apa? Dengan melawan hawa nafsu. Kalau seseorang mengikut hawa nafsu, bagaimana nak mahabbah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Susunan yang baik, Ustaz. Susunan yang baik daripada kasidah, kalau bagi mereka yang belum lagi tahu isi kandungan dia. Jadi Ustaz
Muqtadah kongsikan kepada kita, dan juga susunan fasal tu pun alhamdulillah dia ada turutannya. Jadi dah cakap pasal cinta, dah cakap pasal nafsu, dikawalkan nafsu tu dengan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Itu dua perkara yang terawal dalam fasal ataupun dalam kasidah tersebut. Malah sekarang kita nak masuk yang terakhir Ustaz, sebelum kita akhir episod kita kali ini, iaitu tentang memuji Nabi. Memuji Muhammad SAW. Jadi dia ekspresi cinta, larangan terhadap mengikut hawa nafsu. Yang terakhir komponen dalam kasidah tersebut adalah tentang memuji Ustaz. Jadi sekarang ni memuji, bagaimana kita nak ungkapkan memuji kepada Nabi Muhammad SAW Ustaz? Dan apakah yang diterangkan dalam kasidah Imam Busiri Ustaz? Silakan Ustaz. Ini satu perkara yang baik sekali. Kalau kita melihat Al-Imam Al-Busiri dalam memuji Nabi SAW sangat luar biasa, sangat-sangat luar biasa. The first thing beliau mengatakan di dalam fasal yang ketiga, beliau mengatakan zalamtu sunnata man ahya zalama ila anishtakat qaddamahu dhurra min warami. Dia cakap saya telah menzalimi sunnah Rasulullah SAW. Maknanya saya menzalimi, iaitu saya mengatakan, saya mengaku saya mahabbah kepada Nabi, tapi saya telah menzalimi diri saya. Saya tidak menghidupkan malam seperti Rasulullah menghidupkan malam, iaitu apabila baginda menghidupkan malam qiyamul lail sampai kedua kakinya bengkak. Allahu Akbar. Itu first kali beliau mengatakan dalam memuji Rasulullah SAW. Zalamtu sunnata man ahya zalam. Ahya zalam, iaitu menghidupkan malam. Anishtakat qaddamahu dhurra min warami. Iaitu mengadukan kedua kakinya sampai bengkak. Ya Allah, saya rasa kita pun dah zalimkan diri kita. Kita fail lah dalam bab ni. Kalau kita betul-betul fikir, ya Allah, Rasulullah SAW berdiri, waktu qiyamnya berdiri sampai bengkak kakinya sembahyang kepada Allah. Beliau kekasih Allah. Beliau Nabi yang dah diampunkan dosa. Beliau adalah Nabi sebaik-baik Nabi. Sebaik-baik Rasul, sebaik-baik makhluk Allah yang pertama akan memberi syafaat, yang diberikan izin untuk memberi syafaat. Yang pertama memasuki syurga, yang tertinggi kedudukannya di sisi Allah. Sembahyangnya sampai kakinya bengkak. Allahu Akbar. Jadi Imam Busiri memahami keadaan itu. Ya Allah, beliau mengatakan zalamtu sunnata man ahya zalama ila anishtakatu qadamahu dhurra min warami. Masya-Allah, lihat tengok. Ini cara memujinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita fikir apa salahnya? Mengingati kepada sirah Nabi, mengingati kepada perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan kedua, memuji Nabi, wasyadda min saghabin ahsya'ahu wa tawa. Beliau sallallahu alaihi wasallam wasyadda min saghabin ahsya'ahu wa tawa. Beliau ikat perut beliau kerana lapar. Allahu Akbar. Allahumma salli alaihi. Ni Nabi tu. Allahu Akbar. Sedangkan Rasulullah kalau rezeki, bila-bila masa kau minta Allah mesti dapat. Allahu Akbar. Sampai ikat perutnya, ya Allah. Allahu Akbar. Ahsya'ahu wa tawa. Tahtal hijarati kashan mutrafal adami. Di bawah perut beliau tu ada batu. Di bawah kulitnya Nabi SAW untuk tahan lapar. Allahu Akbar. Tahan tu lapar. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Ada tak manusia seperti beliau? Sallallahu alaihi wasallam. Patut tak kita memuji beliau? Sudah tentu patut. Patut tak kita mengingati beliau? Sudah tentu. Selalu menyebut nama beliau, berselawat atas beliau? Sudah tentu. Kita lihat kehidupan beliau tu bagaimana. Malam hari solat sampai bengkak. Perutnya diikat dengan batu untuk menahan lapar. Melayani umat. Mendoakan untuk umat. Membimbing umat Nabi SAW. Mendoakan umat. Rasulullah SAW satu ketika mengatakan, Allah maghfir li Aisyah. Ya Allah, ampunkanlah Aisyah. Apa yang dia dah lakukan dulu, yang sekarang, yang sembunyi, yang nyata. Apabila Aisyah mendengar itu radhiyallahu anha, beliau mengatakan, ya Rasulullah, engkau doakan aku dengan doa itu. Gembira. Rasulullah doa ampunkan dosa Aisyah. Subhanallah. Kalau kita doakan isteri ke apa, ampunkan, ya abangnya apa, saya baik dosa tu. Abang lagi baik dosa tu. Tapi ini di segi apa yang Ustaz katakan tadi tu berbentuk bagaimana memuji. Tapi itu beza Ustaz, memuji dengan memuja beza Ustaz. Jadi kita boleh bezakan memuji dan juga memuja. Kita bukan memuja Nabi Muhammad.
Dan itu pun boleh kita beri pencerahan juga pada mereka. Kita memuji Nabi dengan mengingati solat malamnya, memuji Nabi dengan tahan laparnya, memuji Nabi yang tadi disebutkan yang mengenai Aisyah. Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, aku doakan untuk umat aku setiap malam seperti mana aku doakan engkau. Masya Allah. Macam mana kita tak nak muji Nabi Muhammad SAW? Maka Imam Al-Busiri mengatakan an nafsihi, iaitu tahta al-hijarati kasyamudrah wa rawadathu al-jibalu shummu min dhahabin. Beliau mengatakan Rasulullah dah lapar macam itu. Sampai ikat perutnya dengan batu. Wa rawadathu al-jibalu shummu min dhahabin. Gunung-gunung yang besar, iaitu yang mana Rasulullah boleh diberikan, iaitu diberikan peluang, kalaulah gunung yang besar ini ditukar jadi emas pun Rasulullah boleh jadikan. Betul. Dan mendapat semua kekayaan. An nafsihi fa araha ayyama syamami. Tetapi beliau tak interested. Beliau tak tertarik. Kalaulah kita dapat macam itu, kita nak ambil ke tak nak ambil? Wa akadat zuhdahu. Beliau wa akadat zuhdahu fiha daruratu, kerana takwa hanya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau dalam keadaan darurat begitu, walaupun diberikan offer, beliau tak ambil. Tidak ambil. Itu yang keadaan Rasulullah SAW. Kenapa begitu? Imam Busiri kan apa? Wa kaifa tad'u ila dunya daruratu. Kerana apa? Kerana beliau tak interested. Sebabnya laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Kalau bukan dia, dunia ni pun tak ada. Kalau tak ada Nabi Muhammad SAW, dunia ni pun tak ada. Beliau tak heran. Emas, satu gunung ni emas tak kisah. Sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Betapa hebatnya apa yang diungkapkan dalam kasidah itu tentang. Memang betul, ini semua memang ada dalam sirah Ustaz. Dalam sirah. Memang ikatnya perut ini bukan kita bawa main Ustaz, memang ada nasnya, memang ada sirahnya. Nabi menahan lapar dan mengikat letak batu di perutnya. Sedangkan kita ni makan kenyang tak satu hari, 1 tahun, 2 tahun tak apa pergi mana-mana, kita meroyan sana kan, kita bising lah, kita mengeluh. Tapi Nabi Muhammad bagaimana? Dan itu sewajarnya kita memuji sebab atas dasar akhlak Ustaz. Betul. Ada akhlak Nabi Muhammad SAW. Dan kebetulan kita dalam bulan ni, bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad, kita mengupas, kita dapat memberikan pencerahan melalui Ustaz yang telah terangkan tadi berkaitan dengan segala pengisian. Dan juga insya-Allah, alhamdulillah Ustaz, kita pun dalam episod yang kedua. Dan insya-Allah kita akan bersama lagi pada episod yang akan datang. Tapi kalau saya boleh rumuskan apa yang Ustaz Muhtar tadi terangkan tentang beberapa perkara, antaranya lah tentang permulaan tadi adalah cinta. Bagaimana kita boleh ungkapkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW melalui apa yang telah diungkapkan oleh Imam Busiri. Kalau juga itu cinta tidak termasuk ataupun boleh dielakkan daripada terjerumus di dalam nafsu. Dapat dikawal. Bagaimana Ustaz tadi Ustaz Muhtar terangkan tadi, bagaimana nafsu tu perlu dikawal. Sebab kita yang mengawal nafsu tu bukan nafsu yang mengawal manusia. Seterusnya adalah pengakhiranlah tentang memuji Nabi Muhammad, tentang akhlak Nabi Muhammad, tentang bagaimana pengorbanannya, bangun malam. Memang ini memang terbukti juga dalam hadis. Nabi Muhammad bangun malam, kakinya sampai bengkak. Ini bukan rekaan ataupun cerita yang bukan Ustaz, betul lah. Jadi ini saya rasa peluang yang terbaik yang mana anda yang melihat video ini dan juga yang mendengar di Radio Pergas, perkongsian di dalam bulan ini, bulan Rabiul Awal, dan juga insya-Allah kita akan bersambung dalam episod seterusnya. Episod seterusnya, dan alhamdulillah kita dah masuk di dalam episod 2. Insya-Allah dalam kesempatan yang lain kita akan meneruskan kandungan kasidah burdah Imam Busiri, insya-Allah Ustaz. Sebelum saya lupa. Silakan Ustaz. Kita datang Pergas hari ini, dia kasih kita makan kacang aja. Jadi bolehlah kena dengan tema kan Rasulullah pun. Ikan perut. Saya ingat datang dapat makan biryani ke, nasi ambeng ke, dia kasi saya kacang. Alhamdulillah. Mungkin nanti episod akan datang nanti mungkin lebih meriah Ustaz. Mungkin meriah dengan makanan syai ke, makanan-makanan yang ada hidangan. Tapi anda di luar sana pun kalau melihat, kalau aside from selain daripada apa yang kita bincangkan ni, mungkin saya boleh anjurkan kepada anda yang melihat video ni, mendengar Radio Pergas, sama-sama kita menyokong dan juga sama-sama kita membesarkan ataupun kita memuji Nabi Muhammad SAW.
Dan jangan kita lupa untuk membasahkan lidah kita dengan kita mengucapkan selawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, insya-Allah kita berhenti dulu Ustaz setakat ini dulu. Kita akan sambung lagi pada episod yang seterusnya. Hari kalam, dan juga terima kasih kepada semua yang melihat, menonton video ni dan juga yang mendengar di Radio Pergas. Daripada saya Muhammad Surrahman, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.